Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita dapat bersama-sama berada di sini dalam taman-taman syurga, Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Lebih-lebih lagi kita pun berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ni kita sebagai umat Islam seluruh dunia secara amnya, khususnya di Malaysia juga, kita menyambut Maulidur Rasul. Malah di Malaysia juga, malah seluruh dunia di negara umat Islam, Maulidur Rasul ataupun bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal itu adalah cuti umum. Jadi kita pun kebetulan juga minggu ni jatuh hari Selasa, kita punya cuti Maulud Nabi. Jadi ramailah yang dah ambil cuti pakat balik kampung negeri masing-masing. Ada yang telah balik kampung pada hari Jumaat yang lepas. Sampai kita jaga Jumaat kat sini pun 12.44 tak penuh-penuh lagi. Rupa-rupanya dah sembahyang Jumaat atas jalan raya rupanya. Lepas tu malam tu pula saya ada kuliah kat Semenyih. Biasa kalau pekan Semenyih ni, Allah, dia punya traffic light dia lebih kurang Shah Alam. Punya dia panjang. Nampak nombor tulis kat traffic light tu 125 saat, 160 saat. Allah, tak pernah naik kereta pun pergi Semenyih bila bagi kuliah kat sana. Dah lah jauh ke dalam. Dekat universiti apa, dekat dengan University Nottingham tu. Taman Tasik Semenyih, kata ke surau kat situ. Tak pernah naik kereta pun, memang naik motor. Letih-letih pun naik motor lah, motor LC warna merah kita punya tu. Naik motor 30 minit boleh sampai, kalau naik kereta belum tentu. Tapi malam-malam pergi Semenyih tengok air, clear jalan. Tanda apa? Ramainya orang balik kampung. Itu ada orang forward dalam media sosial. Bila dapat kebenaran rentas negeri, seronok ya amat. Tiba-tiba dia tulis kat bawah tu, bayangkan kalau kita dapat rentas Siratul Mustaqim, mesti lagi seronok. Allah, deep sungguh dia punya kata-kata. Deep sungguh. Jadi nak mendapat Siratul Mustaqim itu antaranya, inilah antara usaha yang kita nak dapatkan. Rasulullah sebut apa? Sesiapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa yang berusaha untuk mencari ilmu, pergilah dekat Putrajaya ni, alhamdulillah, wilayah ilmu. Ada je surau baru, ada program macam-macam. InsyaAllah kita di Surau Kudus ni pun, kita pun buat juga nanti untuk program Maulid Nabi. InsyaAllah dah ada papan elektronik yang tu. Nampak tulisan Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lalu tu ceramah Maulid Nabi 31 hari bulan 10, 24 Rabiul Awal. Tak apalah, masih lagi bulan Rabiul Awal. Yang dengar secara live FB ni pun boleh datang, insyaAllah kita akan blast iklan. Ada dah, kita tak blast, tunggu dulu sikit-sikit kita bagi iklan strategi, marketing strategi. Penceramahnya Ustaz Rusdi Ramli.
kawan saya jugalah, kami kenal 2, 3, 4 tahun lepas. Dia juga sebagai penulis buku bestseller biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang bagi tazkirah Jumaat kat surau kita ni. Kita jemput dia, panggil 2, 3 orang, lain-lain kali dia respon. Tak apalah, kebetulan dia pun buat buku tu. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengannya 31 hari bulan 10, 20-21 hari Ahad malam Isnin, bersama dengan penulis biografi Rasulullah SAW dan juga antara panelis radio ikim.fm. Jadi majlis ilmu juga banyak. Jadi malam ni, kalau kita tengok Putrajaya malam ni dekat surah Al-Husna, Ustaz Badli Shah. Ada yang tengok dalam grup, ada tanya kat mana nak pergi surah Al-Husna ni, maklumlah boleh rentas negeri. Pakat-pakat nak pergi, tak apalah. Bukan selalu ustaz-ustaz yang agak ada nama datang. InsyaAllah kita pun tak apalah, kita buatlah sikit program-program kat sini. Jadi ikut mana pun, macam mana pun, majlis ilmu insya-Allah sebagai usaha kita untuk, kata Rasulullah tadi, siapa yang mencari berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya masuk ke dalam syurga. Jadi ini sebagai salah satu usaha kita lah. Lebih-lebih lagi kita duk belajar apa ni? Malam ni kita akan sambung pengajian kita tafsir. Tapi belum lagi masuk surah An-Nas, kita baru nak muqaddimah. Sikit-sikit. Jadi pada minggu lepas kita telah melihat beberapa nama Al-Quranul Karim, juga dikenali ada beberapa nama yang lain. Yang pertama namanya Al-Quran. Yang kedua namanya Al-Kitab. Yang ketiga namanya Al-Mashaf. Yang keempat namanya An-Nur. Yang kelima namanya Al-Furqan. Itu antara nama-nama lain bagi Al-Quran. Tapi kita makruf semuanya kita sebut Al-Quran, Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Yang tu kita ada Nuzulul Quran. Apa nuzul? Nuzul itu maksudnya turun. Nuzulul Quran, turun. Bila teringat perkataan nuzul ni, teringat belajar masa kat Syria dululah. Saya belajar sana lebih kurang 6 tahun, tahun 99 sampai 2005. Lama dah belajar sana, 2005 graduate. Kami kat sana naik kenderaan awam tu dipanggil servis. Servis tu van. Van Nissan, orang nak pakai van pergi angkat pasar malam barang tu lah. Panggil servis. Bas adalah tapi tak banyak. Servis waktu tu saya duduk sana, tambang bas, tambang servis itu lebih kurang 5 lira. 5 lira lebih kurang apa? 4 kupang duit kita. Allah. 4 kupang. 4 kupang kita duduk KL lama dah ni, tahun 89 duduk Taman Melewa. Naik BMW bas mini wilayah. Betul lah, bas mini wilayah, BMW. B bas, M mini, W wilayah, bas mini wilayah. Tambang mana-mana, 6 kupang, 5 kupang, cukup best. Berimpit-rimpit naik bas macam tin sadin, lagi boleh masuk. Macam itulah keadaan Kuala Lumpur dulu. Sekarang tak ada dah, semua berimpit-rimpit naik LRT. Esok MRT siap kat Persi 7 tu, beremut lah orang naik. Jadi tambang 4 kupang lebih kurang naik servis. Kemudian dalam servis tu tak ada loceng. Bila nak turun kena sebut turun. Antara perkataan dia nuzul lah, tapi kita nak sebut nuzul. Ada satu lagi, word dia samalah, hampir dekat. Disebut, kami selalu sebut, biasalah orang Syria pun sebut, bila nak turun kami akan sebut nazilna muallim. Nazilna muallim. Di Syria ni Arab, semua jumpa muallim, cikgu. Jumpa officer, cikgu, muallim. Ustaz pun dipanggil kadang-kadang, tapi biasa di Syria ustaz, muallim. Di belah Saudi, belah Mesir ustaz. Encik je sebenarnya. Nazilna muallim. Bila driver tu dengar nak, ada sebut nazilna muallim, tahu nak turun. Ni cerita betul, ada seorang kawan. Dia sekarang dia jadi imam besar lah kat Pening tu. Suara sedap. Orang cerita lah, waktu tu baru nak, orang dah belajar bahasa Arab ni dah lama dah, tapi bila nak praktik tu diketok. Campak pula dekat negara Arab.
Bila nak turun kena cakap. Kami yang mula-mula sampai ke Syria ni nak cakap malu-malu, nak cakap nazilna pun segan. Tapi lama-lama cakap itu terabak juga. Jadi kawan saya ni seorang, bila nak turun dia disebut nazilna muallim ni, biasanya itu lebih kurang kepada perkataan fi'il past tense. Tiba-tiba kawan saya menggunakan perkataan ayat suruhan, dipanggil fi'lul amri. Fi'il amr ni contohnya, ayat suruhan, perkataan suruhan ni contoh apa? Wa aqimis solah, hendaklah engkau dirikan solat. Tiba-tiba kawan saya menggunakan perkataan fi'il amri ataupun ayat suruh, kata suruh ni. Biasanya orang sebut nazilna muallim, dengarlah sampai depan kena cakap buat-buat. Tiba-tiba kawan saya kata apa? Inzil muallim. Apa maksud dia inzil? Kau turun daripada tu dia. Driver dah bawa, tengok belakang. Apa? Kau suruh aku turun. Lu siapa nak bawa ni? Tu bahasa Arab ni. Silap sebut habis. So bila mengaji Quran, pastikan baris tu biar betul, no? Jadi balik cerita ni, Al-Quran diturunkan, nuzulul Quran itu antaranya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita bulan Ramadan ada cuti nuzul Quran. Bukan takat Qurannya, kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Kita sebut hari itu kitab Taurat turun pada lepas berlalunya 2 hari Ramadan. Kemudian Injil turun setelah 13 Ramadan. Berlalunya 13 Ramadan. Adapun Al-Quran turun setelah berlalunya 24 Ramadan. Ini cerita kitab-kitab Samawi yang tak diubah. Alhamdulillah, belajar dulu saya punya kuliah tu. Ada satu subjek pada tahun 3 dan tahun 4. Nama subjek itu Muqaranatul Adyan, perbandingan agama. Belajarlah agama-agama lain, antaranya dia melihat perbandingan antara isi Al-Quran, Taurat, Injil, kitab Hindu dengan kitab Cina. Tengok yang Injil, tengok yang Taurat yang dah berubah. Tapi tak ingatlah statement rasanya dalam Taurat juga tak silap. Bagaimana ditulis dalam tu? Boleh ceritakan Nabi Daud AS yang kita kenali mukjizat dia mengepak besi sampai tanpa ada menggunakan api. Boleh kepak besi dengan tangan. Diceritakan dalam tu, kita pun belajar untuk sebagai perbandingan. Ceritakan Nabi Daud AS ni bergaduh dengan Tuhan 7 hari 7 malam. Gaduh apa? Bertumbuk. Ibaratnya Mike Tyson lawan Evander Holyfield lah, contoh lah ibaratnya. Tapi Mike Tyson sekarang pun dia punya tumbukan kuat lagi, umur dah 50-an. Kita takut tengok kena perut kita tumbuk sampai pecah perut. Dicerita dalam tu kata tu, Nabi Daud dengan Tuhan ni bergaduh 7 hari 7 malam sampai Tuhan kata, oh aku surrender lah, kau kuat Nabi Daud. Ada pula gitu. Kita tepuk lagi. Penyelewengan itu berlaku banyak. Kemudian dalam Injil pula banyak ni old statement, new statement itu pun adalah daripada penulis-penulis di mana pagari Kristian. Kemudian belajarlah satu bab ataupun satu chapter atau satu bahagian dalam Injil itu namanya Injil Barnabo. Peminat Real Madrid tahulah di stadium main kat mana, Santiago Bernabeu. Tapi Real Madrid ramai tak minat dekat Malaysia ni, orang minat apa? Manchester United. Sebab apa Ronaldo balik Manchester, balik dulu dia seronok 5 kan? Orang-orang lama suka Liverpool. Ini cerita bola. Jadi bila tengok balik bagaimana apa tadi tu, kita pun lupa lah. Bagaimana Quran itu diturunkan, itu bulan Ramadan. Tadi cerita kat mana Ramadan sampai Ronaldo pula, lupa lah. Muqaranatul Adyan. Kemudian bila dalam Injil tu ada satu chapter Barnabo nama dia. Barnabo ni salah satu chapter yang mana isinya hampirlah Al-Quran, tapi tak diguna pakai oleh penganut-penganut Kristian ataupun jadi Kristian, tak pandang langsung. Macam tu sekali. Kemudian bila belajar dalam perbandingan agama, dia pergi ke agama India, agama Cina okey lagi. Bila agama India tu dia belah tulis dalam bahasa Arab maklumat ni. Sampai berdoa lah hati esok kalau masuk exam, harap-harap bercerita mengenai agama India ni tak masuk lah dalam exam. Sebab apa? Susah benar nak ingat nama-nama Tuhan ni. Banyak. Itu semua dah mengalami perubahan.
Tapi hak cerita yang kita sebut tadi, Taurat turun dalam bulan Ramadan, Injil turun dalam bulan Ramadan, Suhuf Ibrahim pun turun dalam bulan Ramadan, semua itu yang belum diselewengkan. Akhirnya datangnya Quran sebagai pelengkap kepada syariat-syariat lama. Hari itu Ustaz Fahmi pun ada cerita kat sini kan, hari kuliah Jumaat hari itu, kuliah tazkirah Jumaat, bagaimana syariat Nabi Nuh, Nabi Musa AS kalau baju kotor kena potong, buang. Jenuh kita kalau kena tarik ni buang, compang-compeng baju. Syariat itu undang-undang berbeza, tapi dia punya apa, sembahan Tuhan itu tetap satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duk belajar tafsir ini untuk apa? Belajar tafsir ini untuk apa? Kalau kita belajar undang-undang perlembagaan contohnya, nak jadi lawyer kena belajar undang-undang perlembagaan Malaysia. Nak jadi lawyer syariah kena belajar undang-undang syariah di Malaysia. Nak pakar undang-undang bank kena involve dalam pakar undang-undang bank. Kemudian kita sekarang ni ada undang-undang yang mungkin kata undang-undang terbaru, iaitu dalam bahasa Arab disebut ghasilul amwal. Ghasil tu basuh, amwal tu harta, money laundering. Dulu tak pernah ada, sekarang ada. Ada semua orang bahasa Arab pun ada money, ghasilul amwal, money laundering. Sekarang pula apa berita tentang berkaitan politik dunia sampai je ke mana negara dunia ni. Sudah kita punya isu di Malaysia pun sampai juga. Jadi semuanya menuntut kepada kita nak memahami sesuatu. Bila belajar tafsir, lagi-lagilah nak memahami isi Al-Quran. Kita cerita dah sikit hari tu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tanya kepada Aisyah oleh sahabat Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam melakukan qiyamul lail. Aisyah kata ada satu malam itu Rasulullah bangun qiyamul lail sampai menangis agak teruk, sehingga diceritakan menangis sehingga basahnya lantai. Sampai waktu subuh nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih menangis. Bilal bin Rabah pun tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tabki, engkau menangis Rasulullah?" Rasulullah menangis. Sahabat pun Bilal bin Rabah nanya heran. Sedangkan Bilal kata, "Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa kamu yang lalu dan akan datang. Kenapa Rasulullah menangis lagi, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, afala akunu abdan syakura. Mungkin aku ini bukanlah hamba yang bersyukur pula. Kerana apa? Laqad nuzilat alayya al-lailah. Pada malam tu turun kepadaku satu ayat yang mana wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar ma fiha. Wailun, kita nak baca wailun likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, maksud dia celakalah bagi orang yang membaca Quran ayat tersebut, walam yatafakkar ma fiha, dan tidak berfikir tentang ayat tersebut. Ayat dia apa? Simple dia kita beritahu itu ayat surah Al-Imran ayat 91. Berkenaan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya, inna, sesungguhnya, fi, pada, khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang nak memikir. Bak kata orang Perak nak fikir, orang Kedah kata fikir. Ada tanda-tanda, tanda tu je pun. Tapi Allah mention dalam Quran banyak kali tentang penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam. Kita ambil contohlah, hari ni maghrib 7 minit. Berapa hari bulan hari ni? 16 bulan 10. Cuba kita buka kalender takwim solat 16 bulan 10 2020. Sama dah waktu dia? Sama.
Memang sampai je bulan 10, bulan 11, bulan 12 kita pun tahu maghrib akan masuk awal. Sampai ada satu masa bulan 11 tak silap maghrib akan jadi 6.59. Kalau kita balik fikir, macam mana Tuhan buat macam tu? Tarikh yang sama, tahun yang berbeza, waktu yang sama juga masuk waktu maghrib dan juga isyak. Malah waktu-waktu lain. Maknanya apa? Matahari itu mengikut perintah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyusun sistem suria kita macam tu punya detail, tak lari sikit pun masa. Itu yang kena fikir tu. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi. Langit-langit, macam mana boleh tergantung? Tak ada tiang. Siapa yang cipta? Kita boleh buat gitu? Boleh buat pembenihan awal, boleh lah. Nak buat langit satu lagi, masa tak boleh. Wal ardh, bumi. Kenapa Allah suruh fikir bumi? Yang mana Rasulullah sebut wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar ma fiha. Silakalah bagi orang yang baca Quran ayat ini tapi tak fikir apa dalam dia. Okey, kita ambil bumi. Pernah tak terfikir why bumi jadi satu tempat yang sesuai untuk kita hidup? Kalau terfikirlah, ini ilmu sains juga ni. Loh, kata Quran semua benda ada sebenarnya, cuma kita perlu fikir kenapa bumi pada tempat paling sesuai untuk kehidupan. Kita compare dengan planet-planet lain. Planet yang paling dekat dengan matahari, planet apa saya pun lupa. Tapi planet tersebut bila dekat dengan matahari, apa? Kepanasan dia kuat. Jadi tak sesuai untuk kehidupan ada dalam planet tersebut. Sebab apa? Dekat sangat dengan bumi. Sebab dekat sangat dengan matahari. Kemudian kita ambil planet yang jauh daripada matahari, apa lupa dah lama pula. Itulah belajar sains lupa habis pun. Pluto. Lama sangat tinggal sains. Pluto jauh sangat dengan bumi, jauh sangat dengan matahari, menyebabkan cahaya matahari tak sampai, jadi Pluto adalah planet paling sejuk. Kita kalau duduk tempat sejuk pun dah ketong. Ini dah kita pula tengok apa, semalam ke hari ni ada jemaah pertama umrah selepas COVID-19 boleh pergi umrah. Nak pergi umrah bulan 12 kena bawa baju sejuk lah, sebab sejuk kat sana. Jadi bila tengok kedudukan planet-planet tu, terlalu sejuk sangat Pluto, yang dekat dengan matahari terlalu panas. Bumi ni berada di tengah-tengah. Kesesuaian kedudukan bumi kita ni tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Jadi sesuailah kehidupan ada dalam planet kita ni, bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Kalau sejuk sangat, air dia akan berbeku. Kalau panas sangat, air akan bertukar jadi wap. Jadi sesuailah bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta kepada kita ni. Allah berada yang tak terlalu jauh daripada matahari. Cukup je, cukup cantik. Kemudian ada negara yang khatulistiwa, ada negara yang sejuk melampau. Tapi kita lah khatulistiwa yang tiap-tiap tahun menerima taburan hujan yang paling banyak, yang tak teruk bila datang musim sejuk, musim panas. Bila datang musim sejuk kena pakai tebal. Kemudian ada setengah-setengah tempat, kalau dekat yang bahagian Arktik belah utara dengan selatan tu, bila datang musim sejuk matahari tak timbul, jenuh kan. Bila datang musim panas pula, bulan tak keluar-keluar, jenuh pula. Pukul 1 pagi matahari duk terang lagi, nampak. Tapi 1 pagi nak tidur ke mana? Tapi kita alhamdulillah. Tapi Allah cipta semua tu. Kalau kita fikir balik, siapa yang cipta tu? Itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi dan pergantian malam dan juga siang ada tanda-tanda orang yang nak berfikir dengan mata hati. Lanjutnya ayat seterusnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan qiyam, berdiri, wa qu'udan, duduk.
wa ala junubihim, baring belakang mereka, maksud dia baring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka semua berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nampak macam simple ayat, tapi ayat ni lah yang memaksa kita berfikir. Tanah sekian. Contohnya apa? Sekarang ni Perlis popular dengan buah harum manis. Rupa-rupanya buah harum manis ni asal daripada Johor. Kita dengar dalam radio lah hari tu. Orang Johor boleh sahkan kot. Asal daripada Johor. Buat di Johor tak berapa nak menjadi sebab tanah dia tak sesuai. Tapi dibawa ke Perlis, tiba-tiba menjadi sedap dan mahal pula tu. Sudah. Di Perlis jadi. Rupanya asal projek Johor macam nampak. Itu baru dalam Malaysia. Di Johor sesuai apa? Lenah. Projek lenah. Kemudian kawasan Bendang di Malaysia, kawasan mana? Kedah, Perlis. Tu belah Pahang ada sikit kat kawasan Pahang Sungai tu. Pahang tua, belah Pekan lah. Kawasan macam tu. Bawa pergi Johor tak ada kawasan nak buat Bendang. Itu dalam keadaan di Malaysia pun ada perbezaan tanah. Itu pun Allah Maha besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tak adalah kau ciptakan semua ini sia-sia, tak ada. Semua ada dia punya kata benefit. Even laut mati yang kita tahu mati dengan kehidupan tak ada, kita berenang pun tak boleh nak tenggelam. Tapi dia punya lumpur, mat tu, mat Allah, lumpur tu boleh digunakan untuk kecantikan. Habis semua dia eksport satu dunia ke spa-spa yang nak beli. Sampai Israel dengan Jordan dengan apa, laut mati ni, dua-dua negara ni makin hari makin kurang air dia. Ada keluar dalam TV tu, dia pacak ni tahun 2000 air kat sini 2022 dah, jauh lah. Rupanya sebab apa? Aktiviti perkilangan, duk sedut tanah kat situ. Allah, mereka pun mengalami masalah air. Kita pun ada masalah air juga kat Malaysia. Jadi betul lah, semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang kau buat ni, kau cipta tak ada pun sia-sia. Arang boleh buat apa? Dulu kita duduk kecil-kecil dulu, orang kata arang kalau ambil gosok gigi, putih gigi. Memang betul pun. Malah arang juga sekarang dah buat sabun. Tapi sebenarnya arang buat sabun ni orang Islam yang mula cipta. Ada satu sabun, dia macam dekat Syria, di kawasan Aleppo, Halab, Syria, utara Syria. Alhamdulillah saya dah sampai juga. Syria ni alhamdulillah dah menjelajah hampir semua tempat. Di Aleppo tu ataupun Halab, dia orang buat satu sabun daripada arang rasanya dia. Sabun tu ibaratnya sekarang, dulu-dululah, tak tahu sekarang ada lagi, sabun cap 3 kaki tu, cap kapak 3 kaki tu. Ada lagi sabun tu? Rasa tak ada dah. Dulu sabun tu rasa ada kan, boleh basuh kan, dia lambang 3 kaki kan. Lebih kurang macam tu lah sabun dia. Di Syria masa tu buat sabun tu, sampai saya belajar tu, ada lagi sabun tu orang Arab dah guna. Itulah basuh baju, itulah basuh badan, itulah sentai minyak. Rupa-rupanya sabun tu ada nilai sejarahnya. Dulu zaman Empire Islam tengah hebat, orang Eropah semua mencari barang-barang yang dibuat oleh orang Islam. Sampai bangga, aku pakai pakaian jenama orang Islam buat. Sabun tu jadi apa kata, jadi tumpuan orang pakat beli. Dulu kita pengeluar, sekarang dah terbalik nak kena apa ke. Dulu kita mencipta, bangga dengan made from Damascus, made from Aleppo, made from sekian. Sampai macam tu arang pun boleh buat sabun. Maknanya memang Tuhan cipta tak ada sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Faqina azaban nar. Lindungilah kami daripada azab api neraka. Ayat simple je, tapi Rasulullah kata wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Silakalah bagi orang yang tak baca ayat ni tapi tak faham. Tapi kita pun tak boleh nak faham semua, usaha je lah. Ambil paling tidak surah Fatihah lah. Surah Fatihah ni pun ada cerita dia, bagaimana Rasulullah SAW dapat surah ni. Itu duk biasa dengar Rasulullah berkhalwat ataupun bermunajat di Gua Hira. Dapat ayat pertama, Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan yang mencipta tu. Kemudian kita tahu Rasulullah lari. Kerana kita pun kalau dengar suara macam tu, tiba-tiba panggil nama kita, Hashrul, pusing-pusing tak ada orang, takkan nak tunggu ke? Hashrul, pusing-pusing tak ada orang. Even duduklah surau orang panggil nama kita, apa kita lari? Sebab apa? Benda tu menakutkan kita. Hak nampak pun takut, hak tak nampak lagi-lagilah takut. Jadi manusia begitu ada sifat takut. Jadi diceritakan oleh mengenai Rasulullah SAW adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab surah Fatihah itu. At least kita dapat cerita. Nak tunggu surah Fatihah lambat lagi, sebab kita nak mula surah Nas, tak kita cerita sambil-sambil berkenaan surah Fatihah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila turunnya surah Fatihah kepadanya, kepada baginda, Rasulullah bercerita kepada orang lain. Kita kalau seram apa mesti nak cerita, share dengan orang lain, nak cerita. Ada masalah, ada problem nak cerita. Kawan-kawan pula pergi pindah, aku ni nak pindah apa, aku ada masalah lah, nak pinjam duit 1,000. Sudah, jangan kau tak bayar, sudah kita nak bagi 1,000 pun susah. Cakap 100 boleh lagi 1,000, kau tak bayar, naya aku. Ini muka yang sama je pinjam. Kalau siapa pinjam duit tu tolong bayar balik. Jadi ada masalah, Rasulullah cerita antaranya kepada kawan-kawan dia dan juga kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni antara orang yang pakar dalam bahasa Arab ketika itu, pakar hebatlah. Sampai dia lah yang cakap kepada Rasulullah, antaranya apa yang ayat yang kau dapat itu adalah kata-kata yang cukup hebat, manusia biasa tak boleh buat. Jadi Rasulullah pun belum bercerita kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya, antara nasihat yang diberikan oleh kawan-kawannya, ya Muhammad, wahai Muhammad, fa iza sami'a saut, bila kau dengar suara tu, agak-agak apa nasihat yang diberi oleh kawan, oleh sahabat Rasulullah ini. Tak cerita siapa dia, apa pesanan dia, apa nasihat dia. Wahai Muhammad, sekiranya kau dengar suara tersebut, intalib hariban. Apa maksud dia? Kau lari cepat-cepat. Dia. Itu nasihat yang pertama Rasulullah pernah. Kalau dengar azan dah pula, kita bagilah dengan azan tu, kita sambung lepas ni sikit. Allahu Akbar.
Jadi nasihat pertama yang diberikan oleh sahabat Rasulullah, bila dengar suara tu cepat-cepat lari. Jangan tunggu. Cepat-cepat lari. Mana suara itu menakutkan, lari. Macam kita sebut tadi lah, kalau kita orang panggil nama kita, tiba-tiba kali belakang pusing kiri kanan, tak ada orang, memang lari dia jawabnya kita. Tapi Rasulullah mendengar pendapat yang kedua daripada Waraqah bin Naufal. Idza sami'ta an-nida, apabila kamu dengar seruan tersebut, fasbit hatta tasma' ma yaqul. Kau berdiri situ, kukuhkan diri kamu, tetap diri kamu sehingga tasma' ma yaqul, kamu dengar apa yang akan diperkatakan. Jadi ada dua nasihat. Biasalah kawan-kawan, bila kita tanya nasihat orang, ada macam-macam pandangan lah kan. Pandangan ni, macam-macam pandangan. Kita boleh pilih mana-mana pandangan kan. Nak tolak pun boleh juga, tapi tolaklah dengan agak beradab, kenapa aku memilih pandangan ini. Jadi ada dua pandangan yang diberikan oleh kawan-kawan Rasulullah sekiranya dengar suara yang memanggil dia, wahai Muhammad tersebut. Satu kata cepat-cepat cak alik but, cabut. Yang satu lagi, sebab bila nak terjemah intalik hariban tu, intalik tu maksud dia berlepas, hariban berlepas dengan cepat, hariban lari. Mana kata apa? Kau larilah cepat-cepat. Sebab dalam bahasa Arab intalik ni, kalau kapal terbang, kalau pergi kat KLIA lah contohnya, bila berlepas dengan intilaq, perlepasan. Intilaq, perlepasan. Teringat mengajar, saya pulang mengajar bahasa Arab kat KLIA 5 tahun lepas, buat short course untuk 2 bulan untuk pekerja-pekerja Melayu yang kerja dengan Qatar Airways dengan Saudi Airlines. Lama duk tengok, KLIA ni besar, 2 bulan dia ulang alik pergi KLIA, dapat pas tu, pas akses satu KLIA boleh jalan tu, dah masuk sana masuk sini, tak ada besar mana pun rupanya. Kemudian bila lepas tu makan kat food court dekat 3, dapat harga 50% harga staff. Kejap 2 bulan ni. Kejap 2 bulan. Jadi intilaq tu intilaq hariban, lari cepat-cepat. Jadi Rasulullah tak pakai pendapat yang pertama, pakai pendapat Waraqah bin Naufal. Dengar dulu apakah suara tersebut akan beritahu kepada kamu, wahai Muhammad. Maka falamma bariza sami'an nida, bila keluar suara tu, Rasulullah mendengar seruan tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqala, Muhammad pun jawab, Nabi Muhammad pun jawab, labbaik, ya. Qala, suara itu menyeru, kul, katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okey. Summa qala, kemudian suara itu kata lagi, kul, katakanlah Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, sampailah habis surah Fatihah. Nampak? Itulah antara cara asbabun nuzul surah Fatihah, semua cerita di sebalik surah Fatihah itu turun. At least kita bila angkat takbir, kita tahulah, boleh bayangkan bagaimana Rasulullah nak menerima Fatihah tu. Kita dapat Fatihah, alhamdulillah, sedap dengar imam baca. Tapi Rasulullah first percubaan bimbang sampai dapat 2 nasihat. Satu nasihat yang pertama kata, kalau dengar cabut lari. Yang kedua, Waraqah bin Naufal kata, tunggu dulu, apakah suara tersebut akan beritahu kepada kamu. Jadi itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah bulan depan pula kita jumpa. Kita nak terangkan lagi lah. Kita ambil surah Fatihah sikit sebelum masuk surah An-Nas. Ada lagi bagaimana Allah berbicara dengan kita dalam surah Fatihah, dan juga surah Al-Fatihah juga disebut sebagai Raqiyah, penyembuh, Syafiah, pengubat. Ada cerita juga di sebaliknya. Jadi cukuplah setakat ni. InsyaAllah yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.